Saya ingin bertanya, siapa yang sebenarnya yang sudah berhutang selama 60 tahun? Apakah Sabah yang berhutang atau adakah Malaysia, negara Malaysia yang berhutang pada Sabah? Ada yang mencadangkan kenapa Sabah tidak mau menyerahkan hal ehwal air kepada SPEN. Jawabannya ialah, dulu Sabah juga menyerahkan hal ehwal elektrik kepada Tenaga Nasional Berhad. Apa yang berlaku? Masalah elektrik di Sabah tidak pernah selesai sampai hari ini. Setiap hari ada blackout di Sabah. Bayangkan di Semenanjung, sistem average interruption duration index atau MUSAIDI hanya 50. Di kawasan Parlimen Ranau, bila Ranau ada sini kah? Di kawasan Parlimen Ranau, SAIDI-nya ialah 1.000. 1.000 pada kawasan Parlimen Ranau. Yang mana purwata keseluruhan SAIDI di Sabah adalah menghampiri 300. Berdasarkan kes tadi ini, maka penyerahan hal ehwal air kepada SPEN boleh jadi saya hanya akan mengulangi apa yang telah terjadi terhadap penyerahan hal ehwal elektrik kepada Persekutuan. Malah kini Sabah Electricity Sdn ICSB sudah pun dalam proses diserah balik kepada Sabah. Tuan Ibu Ketua, permintaan Sabah ialah laksanakan Perjanjian Malaysia tahun 1963 dengan sepenuhnya. Itu saja permintaan kami. Laksanakan saja. Janganlah hanya berkali-kali membuat janji dalam pilihan raya, tetapi selepas membentuk kerajaan pelbagai alasan dibuat. Oleh itu, tuaran bagi pihak rakan-rakan ahli parlimen daripada Sabah mengulangi permintaan kami, tolong laksanakan hak-hak Sabah, terutama sekali perkara 112C kurungan 1 kurungan E section 2 kurungan 1 bagian 4 jadwal ke-10 Perlembagaan Persekutuan, bahawa 40% daripada pungutan hasil persekutuan dari Sabah hendaklah diserahkan kepada Sabah. Terkait dengan hasil persekutuan, tuan juga bercadang agar semua lesen perjudian di negara ini diserahkan kembali kepada kerajaan untuk dilaksanakan dalam bentuk lotre social welfare, supaya hasilnya dapat digunakan untuk membina pelbagai infrastruktur seperti bekalan air, seperti yang dibuat negara lain seperti Vietnam dan Kanada. Kenapa lesen-lesen perjudian ini masih diberikan kepada segelintir orang yang kini menjadi maha kaya, sedangkan negara kita menghadapi berbagai kesulitan mencari dana untuk membina infrastruktur? Demi menjamin ketelusan dalam tata kelola, tuaran juga bersetuju dengan sahabat saya yang berhormat Subang agar Petronas ini disenaraikan. Kalau tidak mahu ikut Equinor daripada Norway yang mengapungkan saham sampai 33%, ikut saja syarikat Aramco daripada Saudi, yaitu mengapungkan hanya 5%. Harus diingat, dengan langkah Norway menyenaraikan dan seterusnya menubuhkan sovereign fund, hasil minyak dan gas, dan kini mencecah nilai USD 1 triliun. Berbanding dengan Malaysia yang ada 1 triliun hutang. Kita berhutang, kita ada Petronas, kita ada minyak. Adalah tidak benar sama sekali kononnya Petronas melapor kepada Parlimen. Tidak ada akta yang mengatakan Petronas mesti buat laporan tahunan kepada Parlimen. Tidak ada. Dan untuk menyelesaikan tuntutan royalti yang lebih tinggi daripada negeri-negeri pengeluar minyak dan gas, tuaran mencadangkan supaya berikan saja negeri-negeri ini equity dalam Petronas. Untuk Sabah dan Sarawak sebagai penyumbang terbesar, tuaran cadangkan supaya masing-masing beri 20% equity. Terkait pembangunan di tuaran, saya minta supaya disegerakan pembinaan SMK Nabalo, pembinaan SMK Layak-Layak, pembinaan bangunan Sekolah Menengah Sinjauan yang baru, pembinaan kompleks bangunan pejabat PPD Tuaran yang baru, pembinaan bangunan Ibu Pejabat Polis Daerah Tuaran yang baru, pembinaan semula jembatan Sungai Damit. Selesaikan masalah 44 buah sekolah daif di PPD Tuaran. Kita ada 77 buah sekolah rendah. 44 buah daripadanya adalah sekolah daif. Laksanakan proyek naik taraf Bulatan Brunggis hingga ke Bulatan Mengkabung. Tambahkan peruntukan penyelenggaraan lampu jalan persekutuan untuk tuaran dari 50.000 kepada 500.000. Bayangkanlah
JKR Sabah minta 5 juta dari Kerajaan Persekutuan, dibagi hanya 500.000. Banyak sangat kan 5 juta ini. Dan kita jalanan gelap. Ini baru jalan raya persekutuan. Kemudian berilah peruntukan dari program jalan luar bandar. Jalan luar bandar Kementerian Pembangunan Desa dan Wilayah di kawasan Peliwan Turan untuk naik taraf. Semua jalan-jalan raya yang menuju ke sekolah-sekolah. Seperti Jalan SK Guakan, Jalan SK Wasai, Jalan SK Sinulihan, Jalan SK Togok, Jalan SK Kitapul, Jalan SK Tambulaung, Jalan SK Wangkat, Jalan SK Saradan, Jalan SK Linungpuan, Jalan SK Giok, Jalan SK Sungai. Baru-baru ini, Tuan Yang Petua, jalan raya terputus, sekolah terpaksa ditutup berhari-hari. Kerana akses, guru-guru pun tidak tinggal di kawasan sekolah sebab memang tidak ada kuotas. Dia tinggal di bandar, baru datang ke sekolah. Kemudian berikanlah internet connectivity untuk sekolah-sekolah di kawasan Parlimen Tuaran yang menghadapi masalah internet, tanam bina menara dan apa juga infra yang berkaitan seperti SK Tomis, SK Wasa, SK Kindu, SK Puka, SK Keparingan, SK Lokos, SK Sinjem Tenggilan, SK Rangalau, SK Poring, SK Ninungkuan, SK Rungus, SK Bundu Taur, SK Leputung, SK Mantup, SK Sungai, SK Pahu, SK Lakup, SK Gontung, SK Garatau. Saya sebut semua ini, sengaja sebut sebab terlalu banyak dan bagaimana. Pada ketika kita mau ada PDP, pembelajaran daripada rumah, tidak ada internet. Kemudian dari segi bakalan air juga, ini infra yang peruntukan diberi daripada Kementerian Pembangunan Desa dan Wilayah. Tuaran mohon supaya dipercepatkan pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di Kampung Sinalapak, Tapak Sinalapak dan sekitarnya yang sudah 4 tahun tertangguh. Sudah 4 tahun. Dan bekalan air ini akan membekalkan bekalan air bersih kepada 10 buah sekolah di PPD Tuaran. Jadi Tuan Yang Pertua, kerana masa tidak mengizinkan dan kata-kata ini saya mengakhiri pembahasan saya dan Tuaran mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuaran. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Hulu Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Terima kasih Tuan Yang Pertua akan beri ruang untuk saya mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2023 pada petang ini. Yang Amat Pertua, saya mulakan perbahasan ini dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi atamuruna an-nasa bil bir fatansawna anfusahum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Adakah kamu menyuruh manusia buat baik sedangkan kamu tidak melakukannya dan diturunkan kitab kepada kamu, apakah kamu tidak berfikir? Yang Amat Pertua, saya mulakan perbahasan ini dengan melahirkan rasa sedih dan tekilan kepada sahabat saya Pendang yang telah menerima 2 notis tuntutan kerana didakwa memfitnah Perdana Menteri. Saya merasa ianya suatu yang luar biasa kerana Perdana Menteri sebelum ini banyak dikritik, banyak dipersoalkan, tapi setahu saya tiada satu pun yang mengeluarkan LOD untuk mereka-mereka yang mengkritik. Dan rupa-rupanya PM kita hari ini berhati tisu. Tak boleh dikritik ataupun mungkin ianya cuma mengambil tindakan kepada mereka yang membangkang saja. Kerana di sana ada mereka-mereka yang sepasukan dengan beliau tidak dapat diambil apa tindakan. Walaupun kita tahu itu hak beliau. Dan begitu juga dengan agensia Nova yang sekini saya difahamkan tidak ada apa-apa tindakan diambil terhadap tuduhan yang diapakan terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat tahu Tuan Yang Pertua, saya juga agak sedikit terkilan dengan bajet yang dibentangkan pada Jumaat yang lepas, iaitu bajet 2023, yang mana pada saya ianya sekadar copy and paste apa yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Zafrul semasa di bawah PM Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Oktober yang lalu. Malah
PM ada mencanangkan langkah-langkah penjimatan dalam perbelanjaan kerajaan sebagai contoh menerusi pemotongan gaji, tidak mengambil gaji ke budak-budak lain, mengecilkan saiz kabinet, menghentikan pelbagai projek, mengurangkan pelantikan pegawai. Tetapi semuanya itu tidak dizahirkan dalam bajet pada kali ini. Lebih membuatkan saya rasa terkilan kerana tidak ada formula-formula baru ataupun unik serta luar biasa yang menjadikan ianya suatu identiti kerajaan madani bagaimana yang diluang-luangkan atau yang dilaung-laungkan semasa beliau menjadi pembangkang suatu ketika dahulu. Tuan Dipertua Pakatan Harapan seolah-olah kehilangan taring apabila mereka menjadi kerajaan. Begitu ramai sahabat-sahabat saya di luar sana mengatakan bahawa kerajaan madani hari ini umpama cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap kerana semua yang dijanji-janjikan dalam manifesto atau ucapan-ucapan sebelum ini tidak dikotakan. Pandai berjanji tapi tak mampu untuk mengotakannya. Saya buat satu sedikit penyidikan. Itu pada 17 Julai 2022, Tambun ada mengeluarkan kata-kata bahawa menang hari ini, esok harga minyak akan turun. Ini dinyatakan pada 17 Julai 2022. Tapi hari ini minyak tak turun, sehingga kan minyak cak kapok pun tak turun harga yang mak tu. Pun begitu, dari satu sudut saya gembira kerana saya tak langsung membuktikan bahawa semua inisiatif atau usaha-usaha yang digerakkan oleh kerajaan terdahulu untuk membela rakyat, untuk kesejahteraan rakyat terbanyak diterima dan diperakui oleh kerajaan madani hari ini. Dan saya bergembira ini membuktikan bahawa kerajaan terdahulu cukup prihatin dengan kebajikan dan kesejahteraan rakyat keseluruhan. Tuan Dipertua, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk sekejap. Terima kasih Ulu Terengganu. Adakah Ulu Terengganu? Sekejap. Mengambil kesempatan sini untuk merakhirkan rasa sedih dan juga terkilan kepada sahabat saya Tasik Gurgo yang dituduh di mahkamah. Saya percaya itu satu tindakan yang berniat jahat untuk mengheret pemimpin-pemimpin PN ke mahkamah demi melemahkan perjuangan-perjuangan PM. Ulu Terengganu. Sebaliknya akan lebih saya yakin Julutong minta laluan lagi dengan segala dugaan yang diterima itu. Ulu Terengganu, Julutong minta laluan. Setuju dulu Ulu Terengganu. Terima kasih Ulu Terengganu. Adakah Ulu Terengganu setuju kalau saya katakan bahawa janji untuk menoktahkan kemiskinan tegar akhir tahun ini akan jadi sebagaimana janji untuk menurunkan harga minyak? Sekian, terima kasih. Yang Tua boleh masukkan itu satu pada ucapan saya, dan saya pun nampak kerana masa yang diperuntukkan dengan bajet 388 bilion ini dengan masa lebih kurang dalam 7-8 bulan lagi tak mampu untuk nak dilaksanakan. Jalan tanah itu saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh STU. Okey, sila Julutong. Terima kasih Ulu Terengganu. Tentang isu tuduhan mahkamah, adakah Ulu Terengganu boleh memberi komen, penjelasan mengenai tindakan Yang Berhormat Pagoh yang menjadi Perdana Menteri selepas mengkhianati Pakatan Harapan dan selepas itu menuduh Yang Berhormat Bagan dan Muar di mahkamah? Apakah komen Yang Berhormat tentang perkara itu? Lebih teruk berlakunya Yang Berhormat Pagoh kepada Bagan dan Muar. Yang Mak Tua, ini perkara dibicarakan di mahkamah. Biar mahkamah yang menentukan. Yang Mak Tua, kembali kepada apa yang saya katakan tadi, saya merasa terkilan, merasa sedih terkilan dengan apa yang berlaku kepada sahabat saya, iaitu Tasik Gurgo, yang diheret ke mahkamah. Dan saya baca satu pertanyaan saya, pertanyaan dalam ucapan saya berkaitan dengan mereka yang disabitkan di mahkamah. Jawapannya ialah selagi mana individu tersebut masih tidak disabitkan kesalahannya oleh mahkamah, maka individu tersebut masih tidak bersalah dan mempunyai hak untuk membela diri. Saya setuju dengan yang tersebut. Cuma persoalannya ialah apakah kesediaan ataupun apakah Ketua Pengarah Pengurusan Awam akan mengeluarkan satu perkara yang baru kepada semua penjawat awam, cikgu, tentera dan semualah. Jika mereka ini dituduh di mahkamah, adakah mereka ini tak perlu menangguh ataupun digantung tugas mereka? Kerana mungkin ini satu presiden baru yang berlaku di negara kita. Itu persoalan saya.
Jadi apa yang ingin saya nyatakan kepada Tasik Glogor? Saya hari ini beri tabik spring kepada Tasik Glogor Yang Amat Tua. Kerana hari ini dituduh di mahkamah, besok terus melepaskan jawatan beliau sebagai Ketua Penerangan Bersatu Malaysia. Ini suatu sikap menunjukkan satu integriti yang hebat di kalangan pimpinan Bersatu Yang Amat Tua. Yang Amat Tua, satu lagi saya nampak macam seolah-olah ada suatu kenyataan yang tidak berapa tepat yang dikemukakan oleh Tambun berkaitan dengan penyelewengan DC bersubsidi. Dikatakan tahun lepas mencecah sehingga 10 bilion. Jadi kalau 10 bilion bererti 800 juta lebih sebulan penyelewengan tersebut berlaku. Jadi saya mahu Tambun menyeraikan apakah bentuk penyelewengan ataupun ketrisan tersebut. Kerana 10 bilion ini satu jumlah yang besar. Kerana ini dinyatakan oleh bekas PM bahawa tahun lepas bajet untuk subsidi DC cuma sekadar 13 bilion sahaja. Menunjukkan bahawa kalau 10 bilion dah tercecer ataupun telah pun tiris, seolah-olah macam pegawai-pegawai penguatkuasa kita dari segi penguatkuasaan mereka tidak melakukan tugas dengan sewajarnya. Jadi kita minta jasa baik Tambun untuk menyenaraikan apakah bentuk yang penyelewengan tersebut. Sebenarnya Tua, apa yang ingin saya kongsikan juga di sini ialah apa yang dinyatakan oleh Pandan, iaitu telah melancarkan IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat. Untuk maklumat Yang Tua, rupanya Pandan baru saya tahu, cuma cakap berdegar-degar, abuk pun tak ada. Dengan pada sembang, gajah pun boleh terbang. Tapi apa yang dibuat oleh Pandan, saya puji apa yang dibuat. Cuma apa yang dibuat itu ialah telah pun digariskan oleh Tok Pa, Menteri Ekonomi ketika itu, namanya Program Basmi Kemiskinan Tegar Keluarga Malaysia. Jadi apa yang dilancarkan itu ialah copy paste ataupun idea yang telah pun dibuat oleh menteri sebelum ini. Jadi selama ini dengan formula-formulanya yang hebat, tapi rupa-rupanya diambil atau ditiru secara bulat-bulat dari apa yang dinyatakan oleh Tok Pa sebelum ini. Jadi itulah kata orang tua-tua Yang Amat Tua, kalau cakap berdegar-degar jangan percaya sangat. Kadang-kadang sembang je lebih, hasil tak ada. Ini yang berlaku. Tuan Yang Tua, selain daripada itu, Pandan juga telah pun buat satu corner baring pusing 360 darjah. Kerana kemarin saya difahamkan dalam media mengatakan bahawa kemungkinan kerajaan akan perkenalkan balik GST. Jadi ini suatu benda yang bercanggah ketika beliau berada di luar kerajaan. Yang Amat Tua, sebelum saya duduk masa lebih kurang 1 minit lebih lagi, saya ingin menyatakan beberapa perkara berkaitan dengan kawasan saya. Yang pertama berkaitan dengan Hospital Hulu Terengganu, yang mana kekurangan kaki tangan menyebabkan penduduk Hulu Terengganu terpaksa menunggu sehingga 5 jam untuk mendapat rawatan. Bila saya tanya, saya berlaku adil kepada rakyat dan juga kepada kaki tangan hospital, di mana dikatakan bahawa mereka terpaksa menunggu kerana kekurangan kaki tangan. Doktor satu masa cuma ada 4 orang saja, 2 bertugas di ward dan 2 bertugas di kecemasan. Bila ada kes-kes red zone, mereka terpaksa melayani kes tersebut terlebih dahulu. Jadi menyebabkan masa menunggu rakyat untuk Terengganu di hospital terlalu lama. Dan minta pihak kementerian memandang serius akan hal tersebut. Yang kedua berkaitan dengan projek-projek sakit. Kita minta pihak kerajaan menyenaraikan projek-projek sakit yang berada di seluruh negara dan apakah tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau di Terengganu kita ada projek sakit penggunaan baru tambahan Sekolah Menengah Tengku Ahmad Intan. Kemudian projek perumahan di Kuala Lumpur. Itu di Hulu Terengganu. Dan saya yakin projek ini banyak di seluruh negara. Jadi kita minta pihak kerajaan mengambil tindakan serius untuk mengatasi masalah tersebut. Ketiga Yang Amat Tua berkaitan dengan musuh tanaman. Ini disuarakan oleh banyak ahli berhormat sejak penggal dulu sampai sekarang. Musuh Hulu Terengganu daerah pertanian. Musuh utamanya ialah babi, khinzir dan juga kera. Jadi kita minta pihak KDN supaya agihkan semula senapan-senapan rela kepada anggota-anggota rela untuk mengatasi masalah musuh tanaman ini. Yang Amat Tua, selain daripada itu, jalan antara Jabur Jangau sekarang teruk keadaannya. Kita minta pihak JKR supaya mengambil tindakan. Menteri ada, bekas bos saya dulu. Terima kasih, Babi.
untuk tindakan untuk memperbaiki maintain jalan tersebut, kerana biasalah kalau dah ada lebuh raya, biasa jalan persetujuan yang lain ini tidak diambil cakna. Kita harap Menteri pun ada di sini supaya mengambil tindakan. Jalan Jangor Jabur dan begitu juga jalan LPT, Lebuh Raya Timur, LPT 2, jalannya tak rata, banyak berlaku kemalangan, juga perlu diberi perhatian. Yang waktu saya pada itu, saya juga memohon supaya projek-projek yang terbengkalai di Ketengah, di Tasik Kenyir itu utamanya, Tasik terluas buat tamu manusia di Asia Tenggara, supaya dilihat semula kerana kita ada projek bebas cukai yang telah menelan belanja lebih 300 juta. Jadi apa statusnya sekarang? Yang Mak oleh kerana masa tidak mengizinkan, sekali lagi saya ucap banyak terima kasih kerana ruang dan kesempatan diberikan kepada saya pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Terengganu. Dipersilakan Yang Berhormat Rasah. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan Belanjawan Malaysia Madani 2023. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan tahniah, syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah berjaya membentangkan sebuah ataupun satu belanjawan yang cukup bertanggungjawab. Walaupun tak ada wow factor, betul, tetapi ada keperluan untuk bertanggungjawab memastikan kebanyakan rakyat mendapat manfaat daripada belanjawan ini, terutamanya selepas kita terpaksa mengharungi 3 tahun yang mana keadaan politik tidak stabil dan juga pandemik. Belanjawan ini saya percaya jika dilaksanakan dengan sepenuhnya akan membawa negara ini maju ke hadapan dalam menghadapi persaingan dunia ekonomi, supaya kita terus menjadi sebuah negara yang bukan saja membangun tetapi boleh memberikan saingan kepada negara lain. Saya mengucapkan tahniah kepada kerajaan, antaranya termasuk bukan disebabkan 388.1 bilion, tetapi yang lebih mustahak adalah 99 bilion belanja pembangunan. Bagi saya, jumlah ini walaupun belum mencapai tahap yang diharapkan, tetapi ianya sangat penting dan ianya jauh lebih tinggi berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita tengok tahun lepas, belanjawan 2022 hanya setakat 22% saja belanja pembangunan. Kali ini 99 bilion bersamaan dengan 25 bilion. Ia suatu yang sangat penting sebab belanja pembangunan inilah yang akan memastikan kesinambungan pembangunan negara ini untuk pembangunan masa depan. Jadi bagi saya ia amat mustahak dan saya juga berharap pada belanjawan yang akan datang peratus untuk belanja pembangunan akan terus meningkat. Dan satu lagi faktor yang saya rasa pujian kena diberikan kepada Yang Amat Berhormat Tambun adalah berkenaan dengan defisit. Kita tahu kali terakhir belanjawan negara kita mencapai tahap surplus ataupun seimbang adalah 1998 ketika Yang Amat Berhormat Tambun menjadi Menteri Kewangan ketika itu. Selepas itu lebih 25 tahun kita menghadapi belanjawan defisit termasuk kali ini. Tetapi kalau kita bandingkan secara fakta, secara rasional, belanjawan tahun lepas 5.6% defisit. Tahun sebelumnya 6%. Kali ini hanya 5% sahaja. Dan saya yakin sasaran untuk defisit turun kepada 3.2% pada belanjawan 2025 akan tercapai di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan sebelum saya meneruskan perbahasan saya, untuk pengetahuan semua rakyat Malaysia yang layak, permohonan untuk sumbangan tunai ramah STR telah dibuka pada hari ini. Syabas dan tahniah kepada Kementerian Kewangan. Walaupun bajet belum diluluskan, tetapi komitmen kerajaan untuk memberikan bantuan tunai kepada rakyat Malaysia telah dimulakan pada hari ini. Jadi saya mohon sesiapa yang layak, yang belum terima untuk permohonan baru, boleh daftar, dan sesiapa yang nak kemas kinikan maklumat, lakukannya mulai hari ini sehingga 31 Mac, jangan ada yang terlepas sebab kita nak semua rakyat Malaysia yang layak diberikan pembelaan yang sewajarnya. Syabas juga kepada kerajaan kerana potongan cukai kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana sebanyak 2%, iaitu untuk mereka ataupun syarikat kecil di bawah keuntungan di bawah 150,000
di mana penjimatan RM3,000 setahun. Saya percaya penjimatan ini akan membolehkan aliran tunai yang lebih banyak dalam pasaran. Begitu juga dengan golongan M40. Selama ni M40 selalu dikatakan bahawa tumpuan hanya diberikan kepada B40. Kali ini M40 juga mendapat saham ataupun limpahannya. Di mana mereka yang berpendapatan di antara RM35,000 hingga RM100,000 akan mendapat potongan ataupun pengurangan pembayaran cukai sebanyak RM1,300. Yang mana ikut unjurannya hampir 1 bilion ataupun 900 juta kurang kutipan untuk kerajaan. Tapi tak apa. Yang penting adalah rakyat diutamakan di bawah Malaysia Madani. Saya juga menyambut baik langkah kerajaan melalui LHDN dan juga Jabatan Kastam Diraja Malaysia yang memberikan pengampunan ke atas penalti 100% kepada mereka yang mengaku secara sukarela. Jadi kepada sesiapa yang tercicir kurang melaporkan teks sebelum ini, ambillah peluang ini untuk buat laporan, untuk buat pendaftaran semula supaya hasil ataupun cukai yang wajib dibayar kita bayar sebagai tanggungjawab rakyat Malaysia. Cuma saya nak tanya Kementerian Kewangan, berapakah unjuran ataupun anggaran kutipan yang boleh diperolehi daripada langkah ini? Datuk Yang Dipertua, kita tahu keterjaminan makanan adalah isu yang sangat mustahak. Bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Jadi, langkah kerajaan yang memberikan komitmen tinggi terhadap keterjaminan makanan wajar dipuji dan wajar kita sama-sama membantu kerajaan memastikan rakyat kita sentiasa mempunyai makanan yang cukup tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran yang mungkin mengganggu gugat kestabilan keterjaminan makanan di negara kita. Saya mohon Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan selepas penjenamaan semula ini boleh mempunyai perencanaan ataupun perancangan jangka panjang untuk memastikan negara kita sentiasa mempunyai sumber makanan tempatan yang mencukupi ataupun mengurangkan kebergantungan kita kepada makanan yang diimport dari luar. Saya menyambut baik inisiatif untuk menyuburkan 800 ekar tanah terbiar untuk dijadikan tanah untuk penanaman makanan. Saya anggap dia sangat baik. Dia bukan setakat boleh memperbanyakkan makanan tempatan, dia juga dapat menjana ekonomi khasnya di kawasan luar bandar dan desa. Ia merupakan sesuatu yang patut diberikan pujian dan kita berharap, kita percaya ia akan membolehkan kebergantungan kepada makanan yang diimport akan berkurangan. Menyentuh berkenaan dengan subsidi 64 bilion yang disebutkan dalam belanjawan kali ini, saya menyambut baik. Memang ada keperluan untuk kita memberikan subsidi yang besar untuk memastikan bahawa rakyat kita tidak dibelengui ataupun dibebani dengan kos sara hidup yang sangat tinggi. Saya bersetuju dengan ada yang berhormat lain yang menyebutkan bahawa perlu ada siasatan terhadap subsidi diesel 10 bilion yang hilang pada tahun lepas. Saya setuju. Kita kena cari punca mana siapa yang bertanggungjawab dan kita kena pastikan perkara yang sama tidak berulang. Ini bukan, kalau 10 juta pun kita tak boleh lepaskan macam ni. Ini 10 bilion, sesuatu yang sangat besar yang boleh menjejaskan perancangan kerajaan itu sendiri. Dan saya juga sekali lagi menyuruh kepada kerajaan, dengan adanya subsidi yang besar ini, teruskan memberikan subsidi untuk barang-barang keperluan asas. Termasuk, saya ulangi petang ni, termasuk menambahkan lagi kota untuk minyak masak paket bersubsidi daripada setiap bulan 60,000 tan metrik kepada tahap yang dapat menampung keperluan pasaran runcit tempatan. Begitu juga dengan telur, ayam dan sebagainya, subsidi wajar diberikan untuk membolehkan pasaran tempatan sentiasa memberikan harga yang bersesuaian untuk rakyat Malaysia. Sebab masalah keterjaminan makanan, masalah telur hari ini bukan setakat berlaku di Malaysia. Kalau kita baca berita daripada portal antarabangsa, Jepun, Taiwan, Amerika Syarikat, semuanya hadapi masalah yang sama. Jadi bagi saya,
Jangka pendek kita import dari luar, tapi jangka panjang kita kena pastikan ada perencanaan jangka panjang supaya 100% kita bergantung kepada telur yang dihasilkan oleh ternakan tempatan sahaja. Isu seterusnya yang saya nak sebut adalah berkenaan dengan ketersambungan digital. Sebanyak 725 juta diberikan untuk mempercepatkan pelaksanaan projek jendela. Saya menyambut baik. Keperluan 5G itu amat mustahak. Kalau setakat kita sebut di sini berbahas saja tidak guna. Faktanya dari segi hakikatnya kita perlukannya. Bukan saja di luar bandar, saya nak sebutkan Datuk Yang di-Pertua. Kawasan Rasa ni yang biasa orang label sebagai bandar pun hadapi masalah yang sama. Saya rasa semua kawasan, tak kira utara ke selatan sehingga ke Sabah Sarawak, semuanya hadapi masalah yang sama. Jadi satu pendekatan yang lebih agresif, lebih proaktif perlu dilakukan agar liputan 5G ini dapat dilakukan dengan lebih sesuai. Seterusnya saya nampak di bawah Kementerian Kerja Raya sebanyak 2.7 bilion diperuntukkan untuk menyelenggara atau menaik taraf jalan. Bagus. Cuma masalah dia kurang daripada 5.2 bilion untuk maris jalan negeri. Masalahnya di Negeri Sembilan, terutama di kawasan saya, selalunya jalan persekutuan masalah besar. Kualiti dia tak bagus. Jalan negeri okey. Itu yang masalahnya. Jadi saya mohon ada peruntukan yang lebih besar untuk kementerian ini supaya jalan-jalan persekutuan di bawah tanggungjawab JKR diberikan penyelenggaraan yang lebih baik. Dan saya juga ambil kesempatan pada petang ini untuk merujuk dua perkara kepada kementerian. Terima kasih kepada menteri yang hadir, satu-satunya menteri yang hadir pada ketika ini. Iaitu dari Jalan Labu supaya mohon naik taraf, lama tak naik taraf Jalan Labu, terutama dari Tol Seremban, Tol Bandar Amstel ke Jalan Lingkaran Tengah, iaitu FT 362 supaya dinaik taraf, termasuk adakah kemungkinan membina flyover daripada Plaza Tol tersebut sambung terus ke Jalan Lingkaran Tengah. Dan menyentuh Jalan Lingkaran Tengah ni, Datuk Yang di-Pertua, saya harap pihak kerajaan persekutuan dapat meneruskan fasa seterusnya. Kalau jalan lingkaran tengah, maknanya satu lilitan. Sekarang ni dia hanya siap separuh saja. Jadi saya nak tanya menteri, kementerian, bila fasa seterusnya? Sebab setakat ni yang siap hanya fasa 3B bahagian 1 sahaja. Seterusnya ada ini berkenaan dengan penjimatan ringgit Malaysia 2 bilion yang disebutkan dalam teks ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada jumlah RM15 bilion untuk rancangan tempatan banjir. Saya menyambut baik usaha untuk e-tender semua projek tersebut untuk penjimatan 2 bilion yang bagi saya agak banyak, agak sangat besar yang boleh memanfaatkan rakyat dari segi lain. Cuma saya nak tanya, di kawasan saya rancangan pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Linggi Fasa 5 yang asalnya terlibat dalam projek ini yang menelan belanja dalam 250 juta, bila agaknya akan dimulakan kerja? Ini sangat mustahak, kita tak nak banjir sebab hari ini pun kita dengar rakan-rakan ahli parlimen kita dari Johor ramai yang balik ke kawasan untuk tinjau keadaan musibah yang melanda rakyat kita. Jadi saya nak tanya, bilakah ini akan dapat dilaksanakan? Datuk Yang di-Pertua, perkara terakhir sebelum saya menambahkan ucapan saya berkenaan dengan kementerian terakhir, Kementerian Pendidikan Malaysia. Seperti biasa yang mendapat peruntukan paling banyak. Saya nak tanya, daripada 560 juta untuk pembinaan sekolah baru disebut 7 buah sekolah. Okey, tak tersenarai sekolah di kawasan saya, tapi pada tahun 2019 pernah disebutkan ada sekolah yang akan dinamakan SK dan SMK S2 High akan dibina di bawah AMK 12. Saya nak tanya, apakah progres ataupun status terkini pembinaan tersebut? Dan saya juga berharap Menteri Pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan di bawah Menteri baru supaya mengkaji pada tahun persekolahan, mungkin tak tahun depan, mungkin tahun 2025, kita boleh memulakan sesi persekolahan, awal sesi persekolahan kembali kepada bulan Januari. Sebab saya rasa itu adalah permintaan majoriti besar warga pendidik, murid-murid, pelajar dan juga ibu bapa
sebab dulu kita ada masalah pandemik, terpaksa kita tunda pembukaan sesi baru ke bulan Mac. Saya mohon supaya kementerian boleh melakukannya agar ia dapat kembali untuk menyesuaikan kepada jadual asal. Dan saya juga ucapkan syabas dan terima kasih kepada Menteri baru yang telah melancarkan 7 langkah segera untuk mengurangkan beban kerja guru melalui perkeliling yang telah dikeluarkan pada 17 Februari yang lalu. Saya harap tambah baik demikian dapat diteruskan untuk mengurangkan beban kerja guru kita, selain daripada sebab fokus kena kepada kerja-kerja untuk mendidik anak-anak kita. Jadi kerja-kerja yang bersampingan yang bukan merupakan tugas hakiki patut dikurangkan. Saya rasa kita kena berlaku adil kepada golongan pendidik kita yang telah banyak menyumbang jasa dan bakti dalam bidang pendidikan negara ini. Jadi sekian saja ucapan saya pada petang ni. Terima kasih kepada Datuk Yang Di-Pertua atas sedikit masa tambahan yang diberikan. Saya menyokong Belanjawan Malaysia Madani 2023. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Rasah. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Pekan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih kepada Tuan Yang Di-Pertua kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk membahaskan Belanjawan 2023 di Dewan Yang Mulia ini. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan daripada Tambun yang telah berjaya membentangkan Belanjawan 2023 bertemakan membangun Malaysia Madani, membabitkan peruntukan sebanyak 388.1 bilion sekaligus mencatatkan perbelanjaan bajet terbesar yang pernah dibentangkan oleh kerajaan Malaysia. Kekukuhan dan kemampanan ekonomi sesebuah negara dinilai daripada pelbagai aspek. Antaranya, sejauh mana kekukuhan kedudukan aliran tunai kerajaan, kekuatan reserve, daya tahan ekonomi dengan izin ekonomi resilient, sistem percukaian, kestabilan nilai mata wang, dan bagaimana kerajaan membelanjakan hasil negara tersebut. Agenda untuk memperkasakan ekonomi negara adalah suatu pengurusan yang kompleks. Mempericikan Belanjawan 2023 yang memperuntukkan 388.1 bilion, iaitu sebanyak 289.1 bilion diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus, manakala baki 99 bilion bagi perbelanjaan pembangunan. Datuk Yang Di-Pertua, kerajaan melalui belanjawan ini adalah merupakan satu belanjawan deposit. Tetapi apa yang kita hendak tekankan di sini ialah kerajaan cuba hendak mendapatkan peruntukan hasil yang baru. Oleh sebab itu, dalam pembentangan itu, kerajaan ingin melaksanakan cukai barangan mewah yang boleh disifatkan sebagai satu inisiatif yang bagus oleh kerajaan kerana mampu membantu meningkatkan hasil negara tanpa memberi kesan terhadap rakyat kebanyakan atau rakyat marhain. Namun begitu, kerajaan juga harus berjaga-jaga dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang boleh berlaku menerusi pelaksanaan itu. Antaranya, kadar cukai mislah tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan Malaysia hilang status sebagai syurga membeli belah. Saya memohon agar pihak kerajaan dapat menyenaraikan barangan mewah termasuk kategorinya sekali untuk kita hayati. Keduanya, pelaksanaan cukai ini juga seharusnya tidak menyebabkan impak negatif kepada pelancong yang ingin berbelanja, terutamanya ketika kerajaan
mahu menjadikan tahun 2025 sebagai tahun melawat Malaysia. Ketiganya, kerajaan juga perlu mengambil kira iaitu kesan daripada lambakan atau peningkatan pengeluaran barangan palsu yang akan membanjiri pasaran disebabkan harga barangan asli yang dikenakan terlalu mahal disebabkan cukai tersebut. Tuan Yang Dipertua, subsidi adalah satu kaedah bagi mengurangkan kos sara hidup rakyat. Mengikut data oleh Kementerian Kewangan Malaysia, pada tahun 2022 sahaja, subsidi bersasar bagi produk seperti petrol, diesel dan gas adalah berjumlah 50.8 bilion. Manakala jumlah keseluruhan subsidi bagi tahun 2022 adalah sebanyak 66.3 bilion yang turut meliputi subsidi bersasar lain seperti minyak masak dan keperluan asas. Keterusan subsidi perlu dikekang dan ditangani bagi memastikan subsidi yang ditawarkan oleh kerajaan benar-benar sampai kepada golongan yang disasarkan. Tindakan pengawasan sempadan dengan lebih berkesan juga amat diperlukan bagi mengekang keterusan hasil dan subsidi angkara sedikit penyeludupan, terutamanya melibatkan hasil seperti diesel, petrol, minyak masak dan lain-lain. Tuan Yang Dipertua, kerajaan perlu muncul dengan inisiatif dan tindakan yang lebih agresif. Apakah penyelesaian yang terbaik dalam memastikan pengagihan subsidi bersasar dapat diagihkan secara adil dan pihak yang terlibat dengan keterusan subsidi juga diambil tindakan yang sewajarnya. Keduanya, saya ingin menyentuh tentang agenda membasmi kemiskinan adalah merupakan agenda penting, terutamanya terhadap golongan miskin dan miskin tegar di Malaysia. Menerusi data terbaru yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan semasa pembintangan bajet yang lepas, bahawa jumlah miskin tegar adalah sebanyak 130,000 isi rumah. Bajet kali ini juga menyaksikan janji kerajaan dan iltizam untuk menumpukan kepada membasmi kemiskinan dan miskin tegar negara kita. Mohon mengetahui berapakah pecahan peruntukan kepada agensi-agensi pelaksana yang terlibat dalam program ini. Isunya sekarang ialah kelulusan belanjawan ini mengambil tempoh yang lebih panjang daripada biasa. Oleh sebab itu, adalah diharapkan untuk mempercepatkan proses pelaksanaan projek-projek. Seharusnya dan sewajarnya dilakukan dengan segera agar waran-waran peruntukan kepada agensi pelaksana yang terlibat dapat disegerakan bagi memastikan pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan cepat dan cekap. Oleh itu, mohon dicadangkan agar perkeliling kaedah pelaksanaan perolehan projek kerajaan yang dikeluarkan oleh Pendaraan Malaysia mestilah diteliti semula bagi melancarkan pelaksanaan projek ini. Tuan Dipertua, saya ingin membawa dua perkara daripada kawasan saya. Yang pertama ialah sebagaimana kita sedia maklum bahawa Pekan adalah merupakan salah satu kawasan jelapang padi negara ini yang berada di bawah kawasan pembangunan pertanian bersepadu atau AIDA. Keluasan jelapang padi di Pekan dianggarkan 7,211 hektar. Daripada keluasan tersebut, sebanyak 1,127 hektar melibatkan 708 pesawah yang terletak di skim Paya Pahang Tua. Masalahnya ialah skim Paya Pahang Tua ini bergantung pada rumah PAM
yang terletak di Kampung Langgar. Masalahnya ialah rumah PAM ini ada 4 PAM elektrik berkuasa tinggi. Malangnya 2 daripadanya telah musnah atau rosak. Tinggal 2 lagi PAM yang mampu beroperasi. Tetapi PAM ini juga memerlukan kos yang tinggi untuk dibaiki. Sedangkan keperluan air amat penting semasa padi ditanam dan 14 hari sebelum padi dituai. Bayangkanlah bahawa PAM ini dibeli pada tahun 2012. Sekarang sudah berusia 11 tahun. Dan tidak mampu lagi menjalankan tugas dan operasinya dengan baik. Oleh itu, saya mohon agar pihak kerajaan menerusi Jabatan Pengairan dan Saliran diberikan peruntukan khusus untuk membeli PAM ini demi memastikan bahawa sumber pendapatan petani tidak terjejas. Yang keduanya ialah tentang Jambatan Sultan Abu Bakar yang terdapat di Pekan yang menyeberangi antara seberang Pekan dan ke Bandar Pekan. Inilah satu-satu jambatan penghubung di antara Bandar Pekan dan seberang Pekan. Jambatan ini telah dibina pada tahun 1968 dan siap sepenuhnya pada 1970. Dan panjangnya lebih kurang 600 meter. Dengan kos 2.5 juta ketika itu dilaksanakan atau dibina oleh Jabatan Kerja Raya melalui reka bentuk box dengan izin box Gida Bridge. Pembinaan jambatan baru bersebelahan pula telah siap pada 2005 dan membolehkan laluan menjadi 2 hala, iaitu laluan 2 lorong kanan dan 2 lorong kiri. Bayangkanlah di sungai ini lebih kurang 300 meter daripada jambatan itu terdapat 5 buah pulau jadian bersaiz antara 50 meter hingga 100 meter yang bergerak ke arah jambatan. Jambatan ini sudah berusia 53 tahun. Boleh bayangkanlah jika pulau ini bergerak dan merempuh jambatan ini, kemungkinan besar jambatan utama ini akan roboh. Mengikut teori fizik, apabila berlaku tekanan langsung daripada rempuhan pulau jadian itu, rasuk jambatan boleh patah dan mengakibatkan jambatan runtuh. Bertambah malang lagi, di situ ada lagi satu jambatan yang baru dan ada lagi satu laluan pipe bersaiz 1000 mm yang menyeberangi sungai tersebut. Seandainya jambatan ini runtuh, pada hemat saya, kesemuanya pun akan musnah. Dan oleh sebab itu, saya mencadangkan agar peruntukan kecemasan haruslah diusulkan sama ada melalui Jabatan Kerja Raya ataupun Jabatan Pengairan dan Saliran. Sila Gulong. Ya. Akhir kata, saya mengharapkan pelaksanaan bajet 2023 ini dapat dilaksanakan dengan adil dan saksama serta memperkasakan semula ekonomi negara bagi memastikan pentadbiran negara dapat dilaksanakan dengan baik dan memberi impak yang positif dan terbaik kepada rakyat. Sebelum mengakhiri, saya ada serangkap pantun. Semasa berbahas perlu berhemah, bertata susila perlu didokong. Hujah dan pandangan telah dicurah, pekan mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pekan. Saya jemput Yang Berhormat Segamat. Terima kasih Puan Speaker. Sebelum saya memulakan ucapan saya ingin menzahirkan salam takziah kepada keluarga mendiang Sarat Kumar terkorban dalam bencana banjir di Johor. Ini adalah kes pertama kematian yang berlaku akibat bencana. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Puan Yang Dipertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut serta membahaskan rang undang-undang perbekalan 2023 ini. Puan Yang Dipertua, ekonomi mampan menjana pulangan, rakyat sejahtera menuai masa depan.
Kesihatan mental juga kita abaikan. Produktiviti pekerja tunjang pembangunan. Sebagai intipati pertama ucapan perbahasan saya ingin mengutarakan perihal kesihatan mental yang sangat berkait dengan Kementerian Kesihatan. Sejak perintah kawalan PKP dilaksanakan, perihal kita seringkali mendengar di laman sosial bahawa di forum-forum betapa pentingnya isu mental kesihatan mental. Siapapun kita, wakil rakyat, pengurus bank maupun pengarah filem, kita tidak boleh lari daripada tekanan. Lebih-lebih lagi dalam alam pekerjaan, tekanan akibat bebas, beban tugas serta persekitaran tempat kerja yang negatif boleh menyumbang kepada masalah depresi yang sudah sinonim dengan semua yang bergelar pencari nafkah. Angka statistik yang menggambarkan senario sebenar masalah gangguan mental di peringkat global amat menggusarkan. Berdasarkan laporan kesihatan mental yang diterbitkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada Jun tahun lalu, jumlah penduduk dunia yang mengalami masalah tekanan mental telah mencecah hampir 1 bilion orang pada tahun 2019. WHO juga mendapati bahawa jumlah tersebut kira-kira 15% daripada golongan dewasa yang bekerja mengalami masalah gangguan mental. Paling mengerikan, sekurang-kurangnya 1 daripada setiap 100 kematian yang berlaku pada tahun tersebut berpunca akibat perbuatan bunuh diri. Nisbah kematian akibat bunuh diri tersebut menggambarkan kepada kita bahawa masalah kesihatan mental bukanlah fenomena yang baru muncul selepas daripada global lockdown ketika pandemik COVID-19. Sebelum PKP lagi, kita sudah dibisikkan dengan pelbagai kisah berkenaan dengan gangguan emosi dan mental berpunca daripada tekanan hidup. Rentetan daripada perangkaan WHO tersebut, apa yang boleh saya katakan adalah kesedaran sejagat terhadap penjagaan kesihatan mental masih lagi tidak diberikan perhatian serius. Perkara tersebut turut diakui oleh pengarah kesihatan mental WHO, Deborah Kastel, dalam ucapan ketika persidangan kesihatan sedunia di Jenewa pada pertengahan tahun lalu. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus turut menggariskan saranan agar pelaburan bagi pembangunan kesihatan mental dapat diberi tumpuan oleh negara-negara dunia. Seperti diungkapkan dalam ucapan Dr. Tedros, dengan izin Puan Yang di-Pertua, investment into mental health is an investment into a better life and a future for all. Ungkapan tersebut wajar dijadikan sebagai sandaran teguh oleh kerajaan perpaduan hari ini bagi menjayakan agenda kesihatan mental negara. Belanjawan Malaysia Madani yang kita dukung bersama ini seharusnya menumpukan soal kemaslahatan rakyat yang meliputi aspek kesihatan mental. Menyahut saranan Ketua Pengarah WHO tersebut, saya dengan ini menyeru agar kerajaan berperpaduan dapat melaksanakan satu agenda nasional jangka panjang yang boleh meningkatkan kepekaan dan keprihatinan golongan pekerja termasuk majikan dan hal ehwal penjagaan kesihatan mental. Agenda yang boleh saya namakan adalah agenda kesejahteraan, agenda sejahtera mental nasional. Harus dijayakan menerusi komitmen yang tidak berbelah bahagi Kementerian Sumber Manusia serta Kementerian Kesihatan yang dipimpin oleh Yang Berhormat Batu Gajah dan Yang Berhormat Sekijang. Mandat yang dipikul oleh kedua-dua kementerian tersebut harus diterjemahkan kepada usaha kolaboratif ke arah mewujudkan sektor kerja prihatin dan peka terhadap kepentingan kesihatan mental. Sejajar dengan seruan tersebut, saya minta agar Akta Kerja 1955 digubal dengan menggariskan pematuhan-pematuhan baharu yang menjurus kepada penekanan aspek kesihatan mental pekerjaan di tempat kerja. Selain menekankan soal kebertanggungjawaban bagi dalam menangani gangguan seksual di tempat kerja, Akta Kerja juga seharusnya menggariskan keutamaan majikan terhadap penjagaan kesihatan mental pekerja digajikan. Sehubungan dengan itu, saya ingin mencadangkan kepada Kerajaan Madani pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim agar dapat melaksanakan inisiatif pengecualian cukai berfokus kepada golongan majikan swasta yang menggajikan doktor psikiatri profesional sebagai mental health advocate kepada syarikat mereka. Jika dilaksanakan, pelaksanaan tax relief tersebut merupakan satu bentuk galakan terbaik daripada kerajaan sebagai usaha nasional untuk meningkatkan akses kepada khidmat nasihat atau rujukan psikiatri secara bersemuka bagi pekerja sektor swasta. Menerusi penyediaan khidmat psikiatri tersebut, seseorang pekerja boleh merujuk atau mengadu berkenaan masalah kesihatan mental yang dialami
kepada doktor psikiatri secara empat mata. Di samping itu, doktor psikiatri profesional juga yang dilantik oleh sesebuah syarikat swasta juga boleh membuat rekomendasi atau saranan khusus kepada ketua jabatan atau pengurus besar berkenaan dengan tindakan lanjutan yang boleh dilakukan terhadap pekerja terbabit. Sebagai contoh, jika Halimah, seorang pekerja, bukan nama sebenar, disyaki atau didiagnos mengalami depression, maka doktor psikiatri boleh mengemukakan cadangan kepada ketua jabatan pekerja tersebut agar dia diberikan cuti rehat untuk tempoh tertentu. Bagi memastikan pewujudan perkhidmatan psikiatri tersebut dilaksanakan dengan penuh profesional, etika kerahsiaan antara doktor psikiatri dengan pekerja juga perlu dititikberatkan. Aspek kerahsiaan serta privasi perlu menjadi keutamaan serta pematuhan penting yang harus dipantau secara bersama oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sumber Manusia. Selain meningkatkan akses pekerjaan kepada penggiat profesional dalam bidang psikologi, pengambilan doktor psikiatri profesional juga saya cadangkan tersebut boleh membantu head of department dengan izin untuk mengenal pasti punca kemerosotan prestasi kerja seseorang staf. Masalah ketidakhadiran secara kerap juga turut berpunca daripada persekitaran tempat kerja yang negatif yang boleh merenggankan hubungan antara seseorang pekerja dengan pekerja yang lain. Jangan kita pernah sesekali remehkan soal kesihatan mental di tempat kerja. Pengabaian majikan terhadap kesihatan mental pekerja merupakan antara sebab berlaku masalah kemurungan dan anxiety yang boleh menjejaskan moral serta fokus seseorang pekerja. Masalah kemurungan ini yang mendorong pekerja untuk berhenti kerja atau bertukar tempat kerana tidak tahan lagi dengan tekanan kerja yang ditambah pula dengan persekitaran pejabat yang tidak harmoni. Penukaran tempat kerja secara kerap boleh mendatangkan kesan buruk kepada progres pertumbuhan sesebuah syarikat tanpa sokongan serta komitmen kerja yang dicurahkan oleh setiap kaki tangan yang digajikan. Mana mungkin sesebuah syarikat mampu mencapai kejayaan yang dicita-citakan. Realiti tidak semua majikan berkemampuan untuk menggajikan doktor psikiatri profesional untuk syarikat. Oleh itu, inisiatif tersebut boleh dimulakan dengan syarikat-syarikat swasta berskala besar seperti syarikat multinasional yang berpendapatan sebelum cukai boleh mencecah jutaan ringgit sebulan. Secara logiknya, seseorang pekerja yang bekerja di syarikat yang berpendapatan tinggi sudah pasti berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga workload yang lebih tinggi. Tidak kurang pula ada dari kalangan mereka yang terpaksa bekerja sehingga larut malam hanya semata-mata untuk mengejar tight deadline yang ditetapkan oleh bos. Tanpa kita sedari, masalah tekanan mental yang dialami oleh seseorang pekerja bukan saja boleh menjejaskan prestasi kerjanya, malah ia turut mengundang bahaya kepada kesihatan jantung pekerja itu. Puan Dipertua bercakap pasal jantung, teringat saya kepada statistik WHO yang dititikberatkan oleh Kementerian Kesihatan pada tahun 2020. Berdasarkan statistik tersebut, kira-kira 2 juta penduduk dunia meninggal dunia setiap tahun akibat merokok atau penggunaan produk tembakau. WHO juga turut melaporkan bahawa 1 daripada 5 kematian akibat sakit jantung berlaku kepada individu bukan perokok yang terdedah dengan asap rokok di sekeliling mereka. Nisbah kematian tersebut merupakan indikator kepada dunia bahawa rokok merupakan pembunuh senyap atau silent murderer dengan izin yang boleh mengundang maut kepada individu yang kita istilahkan sebagai secondary smoker. Oleh itu, perbuatan merokok perlu diperangi dengan serius oleh kerajaan madani. Aspek penguatkuasaan larangan merokok di non-smoking areas harus diperkasakan kembali, khususnya di kawasan atau premis yang dikunjungi oleh rakyat pelbagai umur, jantina dan kondisi kesihatan. Memandangkan kejohanan Liga Bola Sepak Profesional atau Liga Super sudah pun bermula pada Sabtu lalu. Stadium bola sepak di setiap negeri akan menjadi destinasi mingguan bagi para peminat bola sepak ke tempatan. Kemeriahan arena bola sepak tempatan tidak harus dicemari dengan asap rokok ataupun bau rokok. Adegan-adegan jilik perokok yang dengan selamba menghembuskan asap rokok ketika menonton perlawanan bola sepak di stadium tidak boleh dikompromi lagi. Bagi memastikan perbuatan merokok dijadikan sebagai dosa besar di kawasan stadium, saya ingin menegaskan agar penguatkuasaan larangan merokok dipantau secara fizikal dan berkala oleh pegawai penguatkuasaan KKM serta anggota polis yang bertugas di setiap stadium. Sehubungan dengan itu, saya ingin mencadangkan agar kerjasama erat antara Kementerian Kesihatan dengan Kementerian Football League dapat dijalankan sebagai jambatan untuk menjayakan pematuhan bebas asap rokok di kawasan stadium.
Cadangan bekerjasama tersebut saya diilhamkan daripada kolaborasi yang dijalinkan oleh International Federation of Association Football FIFA dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, kerjasama tersebut dibuat sebagai usaha antarabangsa untuk mengekang apa juga perbuatan perokok atau menggunakan rokok elektronik di kawasan stadium yang digunakan untuk perlawanan Piala FIFA pada November tahun lalu. Jalinan kerjasama tersebut diyakini oleh pengantar mesej yang jelas kepada rakyat bahawa KKM benar-benar serius dalam mempertingkatkan aspek penguatkuasaan larangan merokok di kawasan tumpuan seperti stadium. Asap rokok bukan sahajalah membahayakan nyawa perokok, malah ia juga memudaratkan kesihatan orang sekeliling yang antaranya terdiri daripada golongan ibu mengandung, kanak-kanak dan warga emas. Mereka terdedak dengan risiko yang tinggi untuk mengalami komplikasi kesihatan akibat rokok. Pengujudan akta khususnya serta iklan-iklan memaparkan mesej berkenaan larangan merokok tidak cukup untuk memberi peringatan atau amaran kepada perokok yang tidak reti bahasa ataupun menghormati undang-undang yang kita digubat. Tanpa penguatkuasaan fizikal yang serius, mustahil untuk negara kita menjadi negara bebas asap rokok seperti diaspirasikan oleh pewujudan rang undang-undang kawalan produk tembakau dan merokok. Selain mengeluarkan notis denda, apalagi cara yang terbaik untuk memastikan stadium serta kawasan-kawasan larangan merokok yang lain benar-benar dijauhi daripada merokok oleh perokok jahiliah yang tidak bertamadun. Bagi memastikan Joint Enforcement KKM MFL yang saya menyatakan tadi benar-benar mendatangkan kesan, saya juga ingin mencadangkan agar kenaikan kurang-kurang 3 kali ganda harga tiket dilaksanakan sebagai penalti. Sila Gulung. Hampir bagi 1 minit, Yang di-Pertuan. Penalti tersebut dikenakan kepada mana-mana stadium yang dicatatkan pengeluaran lebih daripada 10 notis saman dilarangan merokok dalam satu-satu perlawanan. KKM tidak harus lagi berlengang dalam penguatkuasaan pematuhan larang merokok di stadium. Kini boleh label sebagai zon kegemaran merokok, memandangkan rata-rata penyokong bola sepak yang hadir stadium merupakan kaum Adam. Saya meletakkan harapan agar cadangan saya kemukakan tadi dipertimbangkan serius oleh KKM menerusi dukungan bersama Kementerian Belia dan Sukan. Kita semua harus memastikan bahawa agenda endgame diwariskan oleh DJ Khairi kepada Dr. Zaliha tidak terbengkalai begitu saja. Saya ingin mengakhiri ucapan saya. Sebelum itu saya juga ingin memaklum ataupun berkongsi bahawa berikutan musibah banjir yang sedang melanda daerah Segamat, saya dengan ini mengambil kesempatan untuk mohon agar Kerajaan Malaysia Madani menerusi komitmen bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMAH dapat mempercepatkan segala keperluan penting termasuk bantuan kewangan kepada mangsa-mangsa banjir yang terkesan di Johor. Puan Yang di-Pertua, biarpun masa menjadi menghalang, namun tekad untuk kita menyuarakan isu-isu rakyat di Dewan Yang Mulia ini tidak terhenti setakat ini dan akan saya teruskan di peringkat jawatan kuasa. Dengan ini saya mengakhiri ucapan perbahasan saya dengan harapan agar belanjawan Malaysia Madani ini dapat merintis reformasi buat ekonomi negara. Segamat mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Sri Aman. Terima kasih Puan Yang di-Pertua kerana memberi saya laluan untuk mengambil bahagian membahaskan belanjawan 2023 ini. Oleh kerana kekangan masa, Puan Yang di-Pertua, saya akan terus membahaskan perkara-perkara yang saya kira penting untuk saya utarakan walaupun setengah daripadanya telah pun dibangkitkan ataupun disentuh oleh rakan-rakan saya yang berbahas sebelum ini. Pertamanya, berkenaan dengan penyelarasan pencen veteran Angkatan Tentera Malaysia. Puan Yang di-Pertua, setakat ini kita ada lebih 78,000 ahli-ahli veteran Angkatan Tentera Malaysia yang telah bersara sebelum 1 Januari 2013 dan mereka ini menerima pencen jauh lebih kurang dibanding mereka yang bersara selepas itu. Kebanyakan ahli-ahli veteran yang berkenaan ini hidup ala kadar atau dalam keadaan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan ada pula yang teruk keadaannya dari mereka-mereka yang dalam golongan B40. Ini amat menyayat hati apatah lagi seseorang itu pernah berjasa dan berkorban untuk mempertahankan keselamatan serta kedaulatan negara. Puan Yang di-Pertua, oleh yang demikian saya mencadangkan agar kerajaan dan kementerian Pertahanan mempertimbangkan perkara ini supaya ianya dapat diselesaikan dengan segera. Ini adalah kerana tuntutan atau isu ini telah berlarutan
sejak 9 tahun yang lalu dan telah melalui 4 kerajaan dan 4 Perdana Menteri. Adalah harapan saya beserta seramai lebih 78 ahli veteran Angkatan Tentera Malaysia agar kerajaan perpaduan di bawah PM ke-10 dapat menyelesaikan masalah ini selaras dengan semangat madani. Thank you. Saya juga memohon agar semua penerima pingat jasa Malaysia atau PJM juga dibayar allowance secara bulanan. Kerana sehingga kini allowance pingat PJM dibayar hanya sekali saja, iaitu secara once off sebanyak RM500 kepada veteran yang layak dan memenuhi syarat. Bayaran tersebut dibuat, kalau tak silap saya, pada tahun 2019, iaitu semasa pemerintahan Pakatan Harapan. Keduanya, saya ingin membangkitkan berkenaan dengan bencana kebakaran rumah panjang dan kampung-kampung di Sarawak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas keprihatinan beliau semasa pembentangan bajet 2023. Tempoh hari di mana beliau telah mengumumkan peruntukan sebanyak 150 juta kepada NADMA, antara lainnya untuk keperluan aset, sistem amaran dan bantuan bencana kepada rakyat yang terkesan. Juga diperuntukkan ialah Angkatan Tentera Malaysia, bomba dan rela sebanyak RM50 juta bagi menyediakan peralatan dan aset untuk menghadapi bencana. Peruntukan ini amatlah diperlukan terutamanya di Sarawak kerana sering berlakunya kebakaran rumah panjang dan kampung-kampung terutamanya di pedalaman yang melibatkan ramai warga yang kehilangan harta benda dan tempat tinggal. Oleh kerana keadaan serta lokasi kebanyakan rumah panjang dan kampung-kampung ini jauh di pedalaman dan kebanyakan tidak mempunyai akses jalan, maka seringkali bomba menghadapi kesukaran untuk bertindak dengan pantas dan kadang-kala langsung tidak dapat membantu. Keadaan ini amat menyedihkan dan mengecewakan setiap kali kebakaran seperti ini berlaku di pedalaman Sarawak. Cadangan saya agar pihak kementerian melalui bomba memperuntukkan alat pemadam api kepada setiap bilik di rumah-rumah panjang dan juga rumah-rumah di perkampungan yang jauh di pedalaman, terutamanya yang sukar diakses oleh kenderaan. Alat pemadam api yang diperuntukkan nanti hendaklah sentiasa diselenggarakan ataupun diservis dengan izin, dan apabila alat pemadam api tersebut habis tempoh ataupun expire, ianya harus diganti. Saya juga ingin mencadangkan agar kursus memadam api ataupun basic firefighting course dengan izin untuk masyarakat setempat atau penghuni-penghuni rumah panjang seharusnya dilakukan setiap masa, termasuk juga kursus pengendalian alat pemadam api. Mohon pertimbangan dan tindakan dari pihak kementerian. Seterusnya saya ingin membangkitkan isu-isu berkenaan dengan sekolah-sekolah daif. Saya amat bersyukur kerana isu sekolah daif ini diberi perhatian semasa pembentangan bajet 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tempoh hari di mana 1.2 bilion telah diperuntukkan untuk membaik pulih sekolah-sekolah termasuk klinik-klinik daif. Saya amat mendukung pendapat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu, mana mungkin di abad ke-21 ataupun di alaf ketiga ini kita masih berdepan dengan masalah sekolah daif yang berterusan. Puan Yang Dipertua, anak-anak kita yang menuntut ilmu serta belajar tidak kira di mana, jauh di pedalaman atau yang di bandar, tidak seharusnya menghadapi jurang perbezaan dari segi suasana dan keadaan pembelajaran. Anak-anak ini aset kita untuk masa depan. Oleh itu kita mesti menyediakan serta memberi keutamaan agar aset kita ini terjaga. Oleh yang demikian, poin kedua, saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, bilakah kerja-kerja membaik pulih boleh dilaksanakan di kawasan saya di Seri Aman, terutama sekali ke atas 5 buah sekolah daif berskala 7 dan 10 buah sekolah daif berskala 6. Kerja-kerja membaik pulih tersebut mesti disegerakan kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa membentangkan bajet 2023 telah menyarankan masalah ini tidak sepatutnya berlarutan. Maka sebarang red tape atau birokrasi mesti diketepikan agar proses perlaksanaan dapat dipercepatkan. Seterusnya saya ingin menyentuh berkenaan dengan tambang kapal terbang di dalam negara mahal.
Puan Yang Dipertua, Tourism Malaysia baru-baru ini telah melancarkan Jom Cuti-Cuti Malaysia 2023 bertujuan untuk mempromosi aktiviti pelancongan tempatan dan mengalakkan rakyat kita untuk merancang percutian domestik demi membantu ekonomi di negara ini. Yang amat berhormat Perdana Menteri pula semasa pembentangan Belanjawan 2023 menyatakan tahun 2025 merupakan tahun melawat Malaysia dengan sasaran ketibaan 23.5 juta pelancong antarabangsa dan unjuran pendapatan sehingga 76.8 bilion ringgit. Puan Yang Dipertua, sejujurnya saya amat risau yang inisiatif-inisiatif kerajaan tersebut mungkin akan terbantut. Ini adalah kerana masalah tambang kapal terbang di negara kita ini seperti macam tidak terkawal. Harga tiket kapal terbang yang tidak berbaloi dan tidak dikawal. Tambang kapal terbang yang begitu tinggi dan melampau, terutama sekali penerbangan dari Semenanjung Malaysia ke Sarawak dan vice versa dengan izin. Kadang-kala mencecah sampai lebih RM1,000 sahala, terutama sekali semasa musim cuti, sekolah ataupun perayaan. Ini amat tidak berbaloi kerana harga tiket tersebut lebih mahal dari tambang ke luar negara seperti ke Singapura, Thailand dan Indonesia. Puan Yang Dipertua, saya mencadangkan agar kerajaan dan pihak kementerian memandang berat perkara ini. Saya juga mencadangkan agar kementerian mempunyai mekanisme untuk mengawal harga tiket atau tambang kapal terbang, apatah lagi dalam masa kerajaan ketika ini sedang giat menggalakkan rakyat kita di Malaysia ini untuk bercuti Malaysia. Saya juga ingin mencadangkan tambang lebih murah ataupun tambang rahmah untuk rakyat Malaysia, terutama sekali tiket penerbangan dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia pergi balik. Ini penting bagi mengeratkan perpaduan di antara wilayah-wilayah tersebut dengan Semenanjung Malaysia selaras dengan konsep Malaysia Madani. Puan Yang Dipertua, selain itu, kekerapan lambat penerbangan atau flight delay dengan izin juga mesti ditangani. Saya sendiri pernah mengalami delay hampir 5 jam dan sampai di rumah hampir pukul 2 pagi. Ia memang tidak masuk akal, apatah lagi istilah delay itu dengan izin sekarang sudah tidak diguna pakai oleh setengah syarikat penerbangan, akan tetapi menggunakan istilah ataupun perkataan retime dengan izin. Tak kiralah apa istilah yang dipakai. Yang penting penyakit delay ini, Puan Yang Dipertua, harus diberi perhatian dan ditangani secepat mungkin. Puan Yang Dipertua, saya ingin mencadangkan agar pihak kerajaan serta syarikat-syarikat penerbangan mengambil berat tentang perkara ini dan mesti proaktif dan sensitif ke atas rungutan rakyat terutamanya dalam hal ini dan mencari jalan yang terbaik bagi menangani masalah berkenaan. Saya juga memohon kepada pihak kementerian agar memaklumkan Dewan Yang Mulia ini apakah langkah-langkah yang akan diambil bagi menangani masalah ini. Seterusnya, Puan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh berkenaan dengan peruntukan untuk kerja parameter survey tanah-tanah adat di Sarawak. Rakan saya MP Lawas semasa berucap pada hari Isnin lepas ada menyentuh berkenaan peruntukan untuk kerja parameter survey atas tanah-tanah adat di Sarawak yang tidak termasuk dalam Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tempoh hari. Saya amat setuju dengan luahan MP Lawas berkenaan dengan perkara tersebut kerana kerja parameter survey dengan izin ke atas tanah-tanah adat di Sarawak masih diperlukan memandangkan masih banyak tanah yang berstatus tersebut belum dibuat kerja parameter survey ke atasnya dengan izin. Kerajaan sebelum ini memang ada memberi peruntukan untuk kerja parameter survey. Oleh demikian saya memohon pertimbangan dari pihak kerajaan agar peruntukan tersebut boleh diteruskan. Mohon penjelasan dan pertimbangan pihak kerajaan. Seterusnya saya ingin membincangkan kes kemurungan kesihatan mental. Puan Yang Dipertua, kini kita sering mendengar berkenaan dengan kes bunuh diri di negara ini. Dari maklumat yang ada pada saya dalam tahun 2020, ada 631 kes bunuh diri di negara kita ini. Dari jumlah ini 18% adalah perempuan dan 82% adalah lelaki. Manakala pada tahun 2021 pula sebanyak 1142 kes dan tahun 2022 pula terdapat sebanyak 981 kes bunuh diri.
Puan Ketua, mengikut maklumat yang ada pada saya, antara penyebab membunuh diri adalah kerana masalah keluarga, tekanan perasaan, faktor kewangan dan faktor-faktor sosial yang menyebabkan stres yang terlampau. Perkara ini amat merunsingkan, apatah lagi angka kes ini agak tinggi. Puan Yang Ketua, mungkinkah program-program atau usaha serta inisiatif kerajaan yang ada setakat ini tidak efektif atau berkesan dalam menangani masalah yang menyebabkan kes bunuh di negara kita agak tinggi? Apakah langkah inisiatif serta pendekatan kerajaan kementerian dalam membendung masalah ini dalam masa terdekat dan juga jangka masa panjang? Sila Gulong. Puan Yang Ketua, saya memerlukan 80 saat untuk menyuarakan kekecewaan saya. Puan Yang Ketua, sebelum saya akhiri perbahasan saya terpanggil untuk menyuarakan kekecewaan saya berkenaan dengan ucapan Stampin semalam yang saya rasa sengaja memperlekehkan GPS secara terbuka di Dewan Yang Mulia ini. Saya ingin mengingatkan Stampin, semasa saya membahaskan usul undi percaya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 pada sidang Dewan Rakyat pada 19 Disember lepas, di mana saya telah menjelaskan keadaan ataupun kedudukan GPS dalam pembentukan kerajaan perpaduan ini. Mohon Stampin jika ada berada di Dewan ini untuk merujuk Hansat pada hari itu. Puan Yang Ketua, GPS adalah sebuah parti yang pentingkan kestabilan politik negara ini. Dan kami juga akur akan titah baginda berteraskan prinsip rukun negara. Maka kami bersetuju bersama membentuk kerajaan perpaduan. Namun Stampin nampaknya sengaja tak nak ambil tahu ataupun tahu tapi sengaja hendak mempersendakan GPS ataupun sengaja mahu memporak-perandakan kerajaan. Puan Yang Ketua, sebenarnya selepas mendengar dan mencerna ucapan Stampin semalam, mengesahkan kecurigaan saya selama ini. Kerana kenyataan Stampin itu jelas mencerminkan ketidakikhlasan dan kejujuran dari pihak beliau yang saya harap tidak melibatkan sekutunya. Oleh demikian, Puan Yang Ketua, tidak salah sekiranya jika GPS lepas ini berasa sanksi kehadap Stampin serta yang sewaktu dengannya. Masa sudah tamat. Masih Sebagai ada penutup, satu lagi. saya sedekahkan sebuah pantun yang Puan Yang Ketua. Jangan dijolok sarang tebuan jika dilihat di pokok kedondong. Semasa berucap mesti bersopan. Seri Aman mohon menyokong. Terima kasih. Yang Berhormat Julau, masa yang dapat diperuntukkan hanya 7 minit. Ya, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Antara antipati dan hujah-hujah penting yang ingin saya lontarkan pada perbahasan hari ini terbahagi kepada beberapa aspek penting yang sewajarnya mendapat pertimbangan lanjut kerajaan. Perkara-perkara pertama adalah saya ingin menyentuh kepada mekanisme agihan peruntukan pembelanjaan pembangunan untuk negeri Sarawak yang saya rasakan perlu penelitian semula oleh pihak Kerajaan Persekutuan. Jika merujuk kepada teras pertama iaitu pembangunan Sabah dan Sarawak, diperuntukkan di sini bahawa kedua-kedua negeri ini akan menerima manfaat yang besar dengan suntikan dana pembelanjaan pembangunan sebanyak 6.5 bilion untuk Sabah, manakala negeri Sarawak pula akan menerima sebanyak 5.6 bilion. Walaupun peruntukan pembelanjaan pembangunan berjumlah 5.6 bilion ini boleh dianggap besar jumlahnya untuk negeri Sarawak, namun jika saya boleh perincikan di dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa sebenarnya jika diukur pada kadar peratusan, ianya sebenarnya adalah menurun di mana hanya 5.6% sahaja jumlah ini untuk negeri Sarawak yang diterima daripada kerajaan pusat. Datuk Yang di-Pertua, berikut adalah kronologi agihan peruntukan perbelanjaan pembangunan untuk negeri Sarawak jika saya boleh imbas kembali bagi tempoh 5 tahun bermula tahun 2019 hingga tahun 2023. Tahun 2019, Kerajaan Pakatan Harapan dibagi jumlah 4.346 bilion, peratusan itu 7.945%. Tahun 2020, Pakatan Harapan break 4.4 bilion, peratusan itu 7.87%.
Tahun 2021, Perikatan Nasional Kerajaan bagi 4.5161 bilion, peratusan itu adalah 6.55%. 2022, Perikatan Nasional bagi 4.67 bilion, peratusan itu adalah 6.177%. Tahun ini, Pakatan Harapan bagi 5.4 bilion dan peratusan itu sudah terjatuh kepada 5.684%. Peratusan peruntukan ini semakin lama semakin menurun. Jumlah peruntukan perbelanjaan pembangunan 5.6 bilion yang diperuntukkan untuk negeri Sarawak pada tahun ini pada hakikatnya adalah tidak mencukupi dan tidak seimbang untuk agenda pembangunan di negeri Sarawak kerana Sarawak ini peranannya sangatlah besar dalam menyumbang kepada pertumbuhan KDNK nasional. Ini adalah diakui di mana Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM melaporkan bahawa Sarawak menyumbang hampir kepada 10 ataupun 12% kepada pertumbuhan KDNK negara menerusi kekayaan hasil sumber alam negeri Sarawak. Bukan setakat itu saja, Datuk Yang di-Pertua, jika merujuk kepada kenyataan mantan Menteri Ekonomi pada Mac tahun lepas, negeri Sarawak adalah merupakan negeri yang merekodkan data miskin tegar tertinggi dalam negara kita. Dilaporkan di Malaysia Sarawak sahaja, hampir 63,000 keluarga miskin tegar adalah datangnya daripada Sarawak. Ini jelas satu angka-angka yang sangat menyedihkan kerana Sarawak negeri utama yang merupakan penyumbang utama kepada kekayaan negara, tetapi ironiknya rakyatnya pula yang terpaling miskin di Malaysia. Di kawasan-kawasan pedalaman pula, rakyat-rakyat di Sarawak masih hanya bergantung kepada sumber air sungai sahaja. Sumber elektrik pula masih bergantung kepada bekalan generator. Sarawak sebagai antara negeri terpenting dan utama dalam penyumbangan kepada KDNK negara, negeri ini saya berpendapat sewajarnya diberikan peruntukan perbelanjaan pembangunan sehingga 7.54 bilion ringgit jumlahnya kalau kita ikut ke peratusan dari tahun 2019. Justru itu saya ingin bertanyakan kepada pihak kerajaan bagaimanakah mekanisme pengagihan peruntukan pembelanjaan pembangunan untuk setiap negeri ini diperuntukkan dan diagih dengan nilai yang benar-benar seimbang dan wajar. Datuk Yang di-Pertua, di dalam bab terakhir perbahasan ini, saya ada beberapa perkara yang saya tidak boleh dapat bangkit, tetapi kerana masa kita tak cukup, tetapi saya nak bagi tahu kepada kerajaan, ada beberapa isu macam sekolah daif di Sarawak. Saya rasakan ini adalah satu isu yang penting. Saya tahu kerajaan adalah bagi peruntukan yang besar, 1.2 bilion untuk membantu menaik taraf sekolah daif dan klinik. Dan saya rasa di kawasan saya, bila kita melihat sekolah daif ataupun bangunan daif, adakah isu kepegawaian? Maksudnya, when they are doing the reconstruction of the school, I hope they can also connect the wiring to the grid, and not to use the generator set. Itu yang satu yang perkara yang saya nak meminta di sini. Dan adalah kedua, di Julau saya nampak kadar kematian di Julau adalah nombor 2, nombor 3 tertinggi daripada aspek daerah di seluruh Sarawak, dan saya meminta Kementerian Kesihatan buat satu kajian untuk melihat dan mencari apakah masalah sebenarnya. Dan ada tentang klinik kesihatan Karak di kawasan saya, walaupun beberapa hari yang lepas Kementerian Kesihatan ada bagi satu jawapan, kata klinik itu sudah menaik taraf pada tahun yang lepas, tapi hari ini saya terima maklumat daripada kementerian itu klinik belum dibuat apa-apa perbaiki pada masa sekarang. So saya rasa ini saya minta kementerian buat satu siasatan kenapa itu yang tersalah
dan mungkin ini boleh diselesaikan pada tahun ini. Dan akhir sekali, ada 2 perkara ATM machine yang dijanjikan daripada kerajaan yang lepas untuk disimpan, ditambah di Julau macam Bank Rakyat ataupun PayNet ataupun RHB. Sampai hari ini kita belum selesai, belum ada. Dan itu boleh bomba kategori D yang dijanjikan 2 tahun lepas. Sampai hari ini saya nak tanya kepada KPKT apakah status terkini untuk itu. Dan last sekali Yang untuk jambatan Berhormat last Julau, saya tak dapat lanjutkan masa lagi mengikut peraturan masyarakat. Okey, last just tadi tak saya dapat lagi, sudah tamat masa. Okey, terima kasih. Ahli-ahli Saya yang sokong. berhormat, Mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 2 Mac 2023.